Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Zamaria Hussein dan berikut rangkuman berita utama. Sumbangan asas rahmah SARA akan disalurkan kepada penerima dari 8 negeri terlebih dahulu bermula hari ini. Ini melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata sumbangan berjumlah RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan diberikan untuk meringankan kos sara hidup rakyat yang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data iKasih. Antara barang-barang yang boleh dibeli, beras, roti, telur, minyak masak, tepung, biskut, mi segera, minuman, makanan dalam tin, bahan perasa. Itu sebagai contohlah. Penerima dari Perlis, Perak, Pahang, Melaka dan Johor bakal menerima sumbangan asas rahmah pada 31 Julai. Manakala Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan akan menerima pada 7 Ogos. Sementara itu, beliau memaklumkan Belanjawan 2024 dijadual dibentang pada 13 Oktober tahun ini. Dan kali ini diawalkan seminggu sahaja lebih awal. Jadi dia tidak menjejaskan apa-apa lah. Hanya seminggu lebih awal. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan dasar akan berteraskan kepada 2 sasaran iaitu pertama menjadikan Malaysia peneraju ekonomi Asia dan kedua memastikan kehidupan rakyat yang berkualiti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM dalam pembentangan Belanjawan 2024 nanti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, SEGIM dibentuk bagi menambah baik perlindungan sosial dan kebajikan penggiat industri gig. Selama beberapa tahun, kegiatan penggiat ekonomi gig ini telah berjalan, namun ketidakpedulian telah dialami oleh mereka, terutamanya kerana syarikat-syarikat yang menjadi servis provider tidak menganggap penggiat gig ini sebagai pekerja, dan mereka juga, syarikat-syarikat ini tidak menganggap diri mereka sebagai majikan. Loopholes yang beginilah yang diambil kepedulian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saka Samsudin untuk menubuhkan Sekretariat Community Gig sini. Sementara itu, pekerja gig yakin dengan penubuhan SEGIM, kepincangan yang wujud dalam industri berkenaan mampu diselesaikan. Malaya juga dijangka mampu menjaga kebajikan pekerja gig selain perlindungan diri. Kita bersetuju dengan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig ini, yang mana dalam inilah kita akan lihat acuan terhadap apa aktiviti yang kita buat hari ini, biarlah datangnya daripada bawah naik ke atas, bukan daripada atas turun ke bawah. So kita tak nak seperti mana yang berlaku dalam e-hailing. Sangat bagus untuk yang pekerja rider macam kami yang bahagian sektor awam ni, yang tak ada berpeluang untuk yang sektor tu kan. Inisiatif kerajaan ni sangat bagus untuk bagi kami. Saya berterima kasihlah kepada Suruhanjaya dengan kepada Gigs ni, membantu kami daripada rakan-rakan rider semua, mana yang dulu yang semangat tu dah hilang nak menjadi rider, sekarang semangat tu ada balik. Kementerian Kesihatan yakin dapat menyiapkan semua projek naik taraf membabitkan 436 klinik daif di seluruh negara penghujung tahun ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata setakat ini sudah ada projek naik taraf klinik daif yang telah siap walaupun projek berkenaan bermula Mei lepas. Jadi setakat ini 436 yang telah kita kenal pasti. Di seluruh negara untuk tahun ini. Jadi insya-Allah tahun depan kita akan tengok klinik lain pula lah. Berapa peruntukan tu?
Untuk tahun ini 100 juta yang telah dah mula. Ada yang dah siap pun. InsyaAllah semuanya kita harap by end of the year kita akan selesaikan semua. Beliau bercakap demikian selepas memasmikan klinik kesihatan Bandar Perda daerah seberang Perai Tengah. Ini pula Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN harus mengatur strategi yang ampuh sekaligus mengumpul kekuatan akar umbi parti masing-masing bagi memenangi pilihan raya Dewan Undangan Negeri Piadu Dun ke-15 pada 12 Ogos ini. Gabungan tersebut bukan untuk mengekalkan kuasa, sebaliknya berdasarkan pada prinsip menyelamatkan dan menjaga tata kelola baharu negara. Tapi itu Anwar dulu. Lah ni Anwar di AP. Ini pesan saya. UMNO ada base di kampung-kampung. DAP di bandar. Keadilan campur-campur sikit. Kalau PH dan BN ini ada strategi yang ampuh, kumpul kekuatan akar umbi dia untuk masa depan, nobody can shake us. Trust me, no one can shake us. Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar. Baik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM berharap lebih banyak pusat jagaan warga emas akan dibuka bagi memenuhi keperluan semasa. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pelbagai faktor akan diambil kira sebelum sesebuah pusat jagaan warga emas swasta diluluskan. Tetapi kalau ada keluarga yang merasakan ibu bapa mereka, keluarga mereka boleh mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik lagi kerana mereka membayar, maka inilah salah satu daripada contoh yang terbaik untuk negara kita. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Pusat Jagaan Damai Permai Kepala Batas. Program Jelajah Pendidikan Luar Bandar Anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA Perlis dilaksana bagi memastikan pelajar lepasan SPM dan STPM khususnya di kawasan luar bandar tidak tercicir. Pihak MARA sentiasa komited bagi memastikan golongan Bumiputera mendapat akses pendidikan terutamanya dalam institusi di bawah MARA. Program berlangsung selama 2 hari ini membolehkan pihak MARA dan institusi pendidikan MARA menyampaikan maklumat secara terus kepada golongan sasar dengan sasaran seramai 400 pelajar dapat peluang melanjutkan pelajaran. Ada kursus kemerin, otomotif dan juga awam. Sasarannya untuk 200 orang pelajarlah untuk kemasukan ini. Setiap kursus kita akan ambil seramai 25 orang pelajarlah yang akan masuk nanti. Sambutan kali ini daripada sijil kejuruteraan kami agak kekurangan kerana keputusan SPM baru-baru ni ada yang gagal matematik. So untuk MQA kami perlukan lulus syarat kelayakan dia matematik. Untuk bahagian diploma alhamdulillah dah penuh, cuma tinggal sijil kejuruteraan penyamanan udara je lah yang kosong. Program Jelajah Pendidikan Luar Bandar MARA ini akan diteruskan di Parlimen Kangan dan Arau bagi membolehkan pelajar mendapat maklumat yang tepat dan bidang kemahiran bersesuaian dengan kelulusan diperolehi. Baik, sebanyak 14 pasukan bakal berentak bagi merebut kejuaraan Liga Super Perlis 2023 yang akan membuka tirai pada 21 Julai ini. Kejohanan bertujuan mencungkil bakat muda yang mampu mengembalikan semula kegemilangan bola sepak Perlis. Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli memaklumkan sebanyak RM150,000 diperuntukkan bagi menganjurkan liga berkenaan. Pembangunan bola sepak negeri Perlis ini, saya juga tahu dan sedar bola sepak kebangsaan. Selepas daripada ini, kita akan dapat kembali memperkuatkan pasukan negeri Perlis lah. Seperti mana yang kita tahu, pasukan yang sedia ada pun dah berada di satu antara pasukan yang saya rasa boleh kita bangga lah. Ada di pertengahan liga. Sekarang ni dah Perlis United.
Beliau memaklumkannya pada Majlis Pelancaran Liga Super Perlis 2023 di Kangar yang turut dihadiri Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahdi. Sementara itu, Datuk Muhammad Yusof berkata FAM akan menyokong penuh usaha negeri itu melahirkan lebih ramai bakat baharu bola sepak. Kita tahu Perlis suatu masa dulu memang banyak bintang-bintang daripada Perlis. Jadi saya ingat itu juga memberi satu dorongan kepada Perlis untuk melahirkan pemain-pemain mereka. Kalaupun untuk bukan sahaja untuk negeri, mungkin pemain ini boleh diimport, dieksport keluar ke negeri-negeri lain untuk digunakan dan akhirnya boleh membantu negara kepada pasukan nasional. Seterusnya kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Malaysia. Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini terutamanya di kawasan perkapalan Laut Cina Selatan, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Hal ini adalah disebabkan oleh kewujudan taufan Talim yang kini masih lagi berada di kawasan Timur Laut Pulau Hainan di China. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 22 Julai nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Hulu Langat, Bentong, Jelebu dan juga Jempol, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan pulih menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca yang baik dan tiada hujan diperhatikan di hampir ke semua bahagian di sana, kecuali di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan Sabah yang kini sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Keadaan tersebut dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya.
Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skill yang ada mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bertemu kembali. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, terima kasih Azam. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia hari ini telah menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB yang diketuai oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak Jack Liam. Bercakap kepada pemberita selepas perjumpaan tersebut, Jack Liam memberitahu kunjungan hormat kepada Premier Sarawak itu merupakan yang julung kali diadakan sejak pelantikan beliau sebagai Controller Kualiti Alam Sekitar NREB Sarawak yang baharu pada bulan Mei lalu. Perjumpaan itu bertujuan membincangkan hala tuju NREB serta inisiatif lembaga itu dalam mempergiatkan aktiviti kesedaran awam tentang penjagaan alam sekitar menjelang ulang tahun NREB ke-30 pada tahun depan. Pada tahun depan merupakan 30 our 30th anniversary untuk Lembaga Sumber Asli. Jadi kita akan memperkasakan aktiviti kita dan menjalankan beberapa program untuk meningkatkan kesedaran awam berkenaan dengan penjagaan alam sekitar, mendidik pihak awam supaya lebih sensitif lebih membantu pihak berkuasa seperti Lembaga Sumber Asli untuk menjaga persekitaran negeri Sarawak. Sebelum itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Nepal ke Malaysia, Dili Rajpodal, yang menyifatkan perjumpaan tersebut sebagai langkah positif ke arah memperkasakan hubungan dua hala di antara Nepal dan Sarawak, khususnya dalam kerjasama menangani isu perubahan iklim. Manakala kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak oleh Duta Besar Brazil ke Malaysia, Ari Norton D. Murad Quintela pula menyaksikan perbincangan yang berfokuskan jalinan kerjasama dalam bidang penggunaan teknologi tenaga boleh diperbarui selain potensi perdagangan ekspor produk protein haiwan dari Brazil ke pasaran Sarawak. Lebih 2,000 pakar perubatan tropika dan malaria dijangka menghadiri Kongres Perubatan Tropika dan Malaria Antarabangsa ke-21 ICTMM di Kuching. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, Kongres kali ini menyediakan ruang untuk bertukar maklumat dan berkongsi pengalaman antara komuniti saintifik bagi menghasilkan kaedah dan ubat terbaik untuk penyakit tropika ini. Ini termasuk perbincangan disiplin menyentuh rawatan dan ubat penyakit tropika kalangan manusia dan juga haiwan yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching PCCK dari 19 hingga 23 September tahun depan. 5 penceramah telah mengesahkan kehadiran termasuk dari Amerika Syarikat, United Kingdom, China dan Sepanyol. Dalam sidang media mengenai kongres tersebut di Kuching, Datuk Dr. Sim menjelaskan penganjuran kongres ini juga seiring dengan hala tuju pembinaan pusat penyelidikan yang dianggarkan menelan kos RM190 juta akan dibina di Kota Samarahan. Walaupun kesihatan di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, namun Sarawak mengambil inisiatif membangunkan pusat penyelidikan sedemikian
penelitian di Malaysia, terutama untuk penyakit-penyakit tropika dengan kerjasama pakar dan pengkaji tempatan dan antarabangsa. Rekod Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan terdapat 27 juta kes malaria dilaporkan di 84 buah negara dengan 1.65 bilion pesakit memerlukan perhatian perubatan. Manakala statistik Sarawak tahun lalu turut mendedahkan terdapat 120 kes malaria import dilaporkan dengan 100 lagi merupakan kes tempatan termasuk klasifikasi zoonotik. Yayasan Antarabangsa Singapura SIF bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD melancarkan projek Mathematics Pedagogical Learning, Understanding and Support atau dikenali sebagai Math Plus di Sarawak. Menerusi satu kenyataan bersama SIF dan MEITD berkata, inisiatif berkenaan bertujuan untuk memperkukuh pengetahuan kandungan dan kemahiran pengajaran guru-guru di negeri ini. Majlis pelancaran projek Math Plus disempurnakan oleh Menteri MITD Datuk Roland Sagah Wee In di Kuching hari ini. Dalam tempoh 4 tahun akan datang, pasukan sukarelawan antarabangsa Singapura yang terdiri daripada penyedia latihan guru berpengalaman akan bekerjasama rapat dengan 100 orang guru sekolah rendah di Kuching, Samarahan dan Serian untuk meningkatkan keupayaan pedagogi mereka. Ia bagi memaksimumkan kebolehskalaan dan kelestarian impak projek. 20 guru Malaysia akan dipilih untuk menjadi pelatih utama yang akan berkongsi pengetahuan mereka dan melatih rakan sejawat dalam komuniti mereka. Melalui siri bengkel dan simposium, para pendidik yang terlibat akan meningkatkan teknik pengajaran mereka untuk menjadikan pengajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan bagi meningkatkan pemahaman serta prestasi pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Satu lawatan pengajian ke Singapura juga akan diatur untuk membina jalinan rangkaian penting serta memupuk pertukaran amalan pengajaran yang berkesan antara guru Malaysia dan Singapura. Dalam pada itu, kadar pendaftaran pelajar dalam program Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM di Sarawak hanya 32.05% ketika ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD, Datuk Roland Sagah Wee In berkata daripada jumlah tersebut, 20% daripada mereka mengikuti kursus Sains Tulen. Manakala 12.05% lagi mengambil kursus Technical Vocational dan Teknologi. Justeru, beliau memberitahu usaha perlu ditingkatkan bagi mencapai sasaran 60% kemasukan pelajar dalam kelas pakej STEM seperti digariskan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Sehubungan itu, Datuk Roland merayu kepada para pendidik untuk menyahut cabaran dan memastikan sasaran tersebut dapat dicapai. Katanya, sejak penubuhan kementerian beliau pada 2017, beberapa inisiatif utama telah diambil untuk meningkatkan pengambilan atau pendaftaran program STEM dalam kalangan pelajar sekolah. Antaranya, meneruskan pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris sejak 2020, penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan STEM, latihan kepada guru dan pelajar sejak 2018, serta program berkaitan inovasi dan pertandingan berasaskan STEM. Datuk Roland berkata demikian pada Majlis Pelancaran Projek Mathematics Pedagogical Learning, Understanding and Supports atau dikenali sebagai Math Plus di Kuching hari ini. Dadah syabu bernilai RM132,000 dengan anggaran berat 4,101.21 gram telah berjaya dirampas oleh bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Limbang. Menurut Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parum Niot menjelaskan kejayaan tersebut merupakan sejarah tangkapan terbesar IPD Daerah Limbang, termasuk berjaya menahan 3 lelaki tempatan berusia antara 30 hingga 35 tahun bagi siasatan lanjut. Pada 14 hari bulan yang lepas, Julai 2023, bahagian siasatan narkotik, jenayah narkotik IPD Limbang telah membuat satu operasi khas di Jalan Melinau, Ulu Mendamit. Dan pada pukul 3 petang tersebut, sebuah kenderaan jenis Isuzu telah ditahan dan hasil pemeriksaan ada 3 lelaki dalam kenderaan tersebut. Dan pemeriksaan lanjut mendapati 3 lelaki tersebut membawa dadah, dipercayai dadah jenis syabu, dengan anggaran berat sebanyak 4,101.21 gram, yang bernilai RM132,000.
Jelas beliau lagi, ketiga-tiga suspek direman 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihak polis akan terus mempertingkatkan usaha dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak dalam menangani kegiatan pengedaran dadah. Superintendent Parum turut memberi nasihat tegas kepada orang ramai agar tidak terlibat dengan sebarang aktiviti sebegitu dan berharap agar orang ramai dapat menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti dadah kepada IPD Limbang. Penyerahan 3 lagi kapal peronda laju kelas pulau kepada Sarawak Coast Guard di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS menyerlahkan visi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam menjaga kepentingan negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangit memberitahu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari merupakan pemimpin berwawasan dan berpandangan jauh yang mampu merancang keperluan untuk masa depan Sarawak. Dalam hal ini, katanya Sarawak Coast Guard terus memainkan peranan penting untuk menjaga perairan Sarawak termasuk di kawasan perindustrian minyak dan gas. Datuk Baklan menambah dalam konteks Sarawak sekarang, terutamanya di Miri dan Bintulu, terdapat banyak aktiviti yang dilaksanakan di kawasan pesisir berkaitan industri minyak dan gas. Sudah pasti industri ini dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Katanya lagi, semua agensi berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Sarawak Coast Guard harus bekerjasama bagi memastikan kawasan pesisir Sarawak adalah selamat untuk aktiviti pelaburan. Beliau berucap demikian ketika mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dalam majlis serah terima kapal laju kelas pulau Sarawak Coast Guard di markas UKPS Miri pada pagi tadi. Terdahulu, Datuk Baklan menyaksikan majlis menandatangani instrumen penyerahan visel ronda laju antara Timbalan Pengarah Perkhidmatan Teknikal Jabatan Kejaraya Sarawak Insinyur Wisel Licok dan Pengarah UKPS Datuk Dr. Chai Kin Chung. Dengan penyerahan 3 visel tersebut, UKPS kini memiliki sejumlah 6 kapal peronda laju kelas pulau di mana 3 visel pertama telah diserahkan pada 18 November 2022 di Kuching. JKA Sarawak bertindak sebagai agensi pelaksana bagi pembinaan kesemua visel berukuran 25 meter itu, manakala syarikat Sarawak Slipways Sendirian Berhad dilantik sebagai kontraktor terlibat dengan jumlah kontrak bernilai 73.243 juta pada April 2021 setelah proses tender terbuka diadakan dari Disember 2020 hingga Februari 2021. Ke-6 bisel itu bakal dilancarkan bersama perasmian markas UKPS Miri oleh Premier Sarawak pada 18 Julai ini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Azam untuk berita seterusnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Vi dengan laporan-laporan dari Sarawak. Antara fokus negeri di bawah Bayu, pelbagai pengisian sambutan Ma'al-Hijrah peringkat negeri dan operasi pencarian nelayan hilang di perairan Tawau diteruskan. Butirannya bersama Anissa Daulus di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, Azam, operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan yang dikhawatiri hilang selepas terjatuh dari bot ketika menangkap ikan di perairan Tawau semalam diteruskan hari ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Syarizan Rahman berkata, sektor pencarian diperluas kepada 22 batu nautika sekitar pesisir pantai Kampung Hidayat sehingga pantai Batu Payung. Operasi hari kedua disertai 90 anggota pasukan keselamatan dan penyelamat serta orang awam. Di operasi ini, sebanyak 5 aset ditugaskan dan diatur gerak, 2 daripada FMM, 1 daripada PPM, 1 daripada bomber dan juga 1 daripada TLDM lah. Ini sekarang ni keadaan angin yang bertiup 30 hingga 40 km sejam dan juga kod laut ombak setinggi 1.5 meter hingga 2 meter. Pencarian agak mencabar dengan keadaan cuaca yang sedikit rough lah. Namun kita cuba berusaha untuk mencari mangsa yang hilang. Beliau ditemui pemberita di Pengkalan Hadapan Penyelamat PHC di Batu Payung Tawau.
Mangsa dikenali sebagai Husin berumur 30-an dipercayai keluar dari rumahnya menuju ke laut untuk menangkap ikan dan sepatutnya pulang pada tengah hari semalam. Namun bot berukuran 7 meter milik mangsa ditemukan oleh penduduk kampung tanpa jurumudi disyaki jatuh ke laut. Keadaan cuaca dan laut yang bergelora turut menyukarkan operasi pencarian dijalankan. Pelbagai aktiviti disusun atur bagi menyemarakkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri kali ini. Ia didahului dengan majlis kesyukuran di Masjid Negeri esok sebelum acara utama Perhimpunan Ma'al Hijrah pada Rabu ini bermula 7 pagi di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri 1445 Hijrah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, asyara perhimpunan utama di Ibu Negeri berkenaan akan diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta Barisan Kabinet Negeri. Beliau menggesa masyarakat agar turut sama menyemarakkan sambutan di seluruh negeri. Hadirlah di mana-mana sambutan yang diadakan di daerah-daerah dan mana-mana aktiviti yang diadakan sempena sambutan ini, termasuk program-program sampingan yang kita adakan sepanjang sambutan Ma'al Hijrah. Datuk Arifin berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu di stesen radio Sabah FM di Kota Kinabalu. Turut diadakan sempena sambutan ini ialah program dari masjid ke masjid terpilih sekitar Kota Kinabalu bermula 19 hingga 31 Julai dan program Anjung Mutiara dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Gabungan Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Mutiara GRS. Bertemakan Perpaduan Teras Malaysia Madani, sambutan kali ini diharap dimanfaatkan masyarakat Islam untuk menelusuri peristiwa hijrah Rasulullah dan dalam masa sama menerapkan perpaduan serta mengeratkan jalinan silaturahim ke arah pembentukan Malaysia Madani. Program Semarak Siswa Madani Kementerian Pengajian Tinggi KPT memulakan jelajah di Sabah. Pengajuran sulung bertempat di Kota Belud dengan perasmian diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pekan 2 Kota Belud dengan penglibatan Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Teknologi Marai UiTM. Hadir merasmikan program ini, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, ia membawa impak signifikan berhubung peranan KPT melestarikan pendidikan negara khususnya di Sabah yang tersenarai antara negeri tertinggi jumlah miskin tegar. Dengan program seperti ini tentunya mereka akan ingatlah dan akan senantiasa bahawa yakin kerajaan kita melalui KPT ini akan menjaga al-ehwal kebajikan anak mereka selepas sekolah menengah ini. Dan berharap kita akan dapat meyakinkan rakyat kita tentang konsep madani kita, iaitu kita berikan peluang kepada semua, tidak kira bangsa, agama, negeri dan daerahnya. Turut berlangsung penyerahan surat tawaran dan bantuan kepada pelajar yang akan melanjutkan pengajian di UMS, UiTM dan Politeknik. Saya merasa amat gembira lah karena anak saya mendapat tawaran dari UiTM untuk meneruskan pengajian. Saya amat berterima kasih dengan kerajaan kerana memberi bantuan kepada anak saya. Sebenarnya saya tak sangka mendapat bantuan. Lepas tu dapat tawaran pergi asasi teknologi maklumat kan. Ya. Jadi saya harap kalau dengan tawaran ni saya dapat pergi lebih jauh di mana kejar cita-cita saya lah. Okay. Sebenarnya pertama saya sangat terkejut. Saya sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat berterima kasih. Bukan happy saja, tapi macam saya bersyukur sama Tuhan karena diberi peluang. Terima kasihlah untuk ini peluang. Di UMS saya mengambil program asasi sains. Saya punya cita-cita, saya sudah fikir sama ada kalau jika bagus result saya, maka saya akan meneruskan dalam bidang psikologi untuk keluarga. Kalau tidak berapa bagus, maka saya akan beralih ke pendidikan bahagian sains. Saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasih. Saya dapat tawaran di Politeknik Kuching, Matang, Sarawak. Kejuruteraan Awam.
Selepas ini, program Semarak Siswa Madani akan meneruskan jelajah ke Tenom, Keningau, Papar, Sepanggar, Penampang, Putatan, Sandakan dan Lahadatu sebelum beralih ke Kuching, Sarawak. Penduduk Kampung Air Karamunting, Sandakan kini dapat menarik nafas lega setelah penantian untuk mendapatkan permit menduduki tanah Rizab Perkampungan Anak Negeri berakhir. Ia dikeluarkan Kerajaan Negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur dengan fasa pertama melibatkan 137 penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karamunting, George Hugh Vun Sing, merakamkan penghargaan kepada pimpinan akar umbi terdiri daripada Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK yang bertungkus lumus memperjuangkan kesejahteraan penduduk kampung berkenaan. Terima kasihlah kepada OKK dan juga Ketua Kampung untuk bertungkus rumus untuk mengatur dokumen-dokumen dengan on-ground check lot ini. Terima kasih kepada kerajaan Persatuan ini, Ketua Menteri bagi kerjasama, sokong penuh kepada program ini dan juga ambil perhatian kepada orang-orang kampung di Kampung Air. Memang dari dulu kampung ini sudah wujud, tapi tidak ada warta. Alhamdulillah, Kerajaan Negeri Sabah telah mengeluarkan warta dan kita mengatur, susun atur kampung ini. Dengan kerjasama yang telah ditunjukkan, sokongan daripada YB dan PPM Kawasan Karamunting. Saya terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam berusaha untuk mewartakan Kampung Air ini. Saya sangat bersyukur bagi pihak seluruh penduduk Kampung Air dengan perhormatan dengan kerjasama daripada OKK, kita punya YB dan pihak-pihak yang lain. Kampung Air mempunyai 1,040 penduduk dengan keseluruhan 145 buah rumah. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bersama isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni selamat tiba dari kunjungan ke negara Brunei Darussalam di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 12:10 tengah hari tadi. Antara yang hadir menyambut ketibaan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Roslan Muharram dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung. Keberangkatan tiba diiringi bacaan doa daripada Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jafar. Tun Johar dan Toh Puan Nurlidah kembali selepas menghadiri jemputan sambutan Hari Keputeraan ke-77 Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah sejak 14 Julai lalu. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dari negeri lain, kembali bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih dengan perkembangan dari Sabah. Baik, menjelang sambutan awal Muharram tahun ini dengan tema perpaduan Teras Malaysia Madani. Hubungan sesama manusia berdasarkan rasa belas ihsan, kemesraan dan setia kawan, tidak mengenal bangsa maupun agama harus didalami. Untuk laporan penuh, terus bersama Farhana Muhammad Nur di Kompleks Islam Putrajaya. Farhana, silakan. Ya Azam, menurut penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Muhammad Rahimi P. Ramli, Islam mengajar untuk menonjolkan sifat lita'arrafu, iaitu saling mengenali sesama manusia sebagai satu komuniti yang perlu hormat menghormati dan melindungi antara satu sama lain. Bila mana kita sebut tentang perpaduan, Nabi terlebih dahulu membuat perpaduan ini di antara orang-orang yang berada di Madinah. Nabi membuat satu perlembagaan, iaitu Piagam Madinah, untuk mengikat orang-orang yang berada di Madinah untuk membentuk satu kesepaduan antara mereka tanpa membezakan di antara warna kulit, wajah, begitu dengan keadaan pengamalan keagamaan mereka. Begitu kita dengan Malaysia. Bila kita menggunakan konsep perpaduan Teras Malaysia Madani, ini satu perkara yang sangat dituntut dan juga bertepatan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut berkata mengambil ibrah perjuangan Rasulullah sebelum ini. Ma'al hijrah tidak semata-mata bermaksud berhijrah dari suatu tempat ke suatu tempat sahaja.
Malah ia merupakan penambahbaikan masyarakat dalam penerimaan hubungan sesama manusia, tidak mengira latar belakang ke arah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Justru sentimen mementingkan diri, sifat berpuak-puak, bermusuhan dan saling membenci harus dielakkan dalam membina masyarakat madani. Amalan bernikah di sempadan harus dihentikan kerana berisiko berhadapan pelbagai kes penipuan dan sindiket. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Ruslan Said berkata umat Islam disaran untuk melaksanakan pernikahan di tanah air dan mengikut undang-undang syariah negara agar tiada permasalahan berbangkit selepas berkahwin. Jelasnya terdapat banyak kes pasangan yang bernikah di sempadan tidak dapat mendaftarkan perkahwinan mereka kerana tiada bukti perjalanan dan juga bukti bahawa mereka telah berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Thailand. Kalau yang mereka yang berkahwin ini, dia kena patuh kepada peraturan. Bila pergi ke sana pun dia patuh kepada peraturan juga. Jadi kita tidak semudah yang dijangkakan. Perkahwinan yang berlaku di sempadan sana, di selatan Thailand contohnya tadi, mereka pergi boleh terus nikah, tidak. Jadi kalau kata mudah-mudah ni dan bayarannya agak besar juga nilainya, itu kita bimbang sindiket yang masuk. Kadang-kadang rekod tak ada pun di majlis agama. Tambahnya lagi, bagi mengurangkan kes-kes ketirisan, JAKIM telah bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam di selatan Thailand untuk menyelaraskan borang supaya pasangan yang berkahwin di sana mudah untuk mendaftarkan semula perkahwinan mereka di Malaysia. Bercakap di Putrajaya, beliau menegaskan ini bukanlah tiket untuk menggalakkan pernikahan di sempadan, tetapi bagi mengelakkan pelbagai masalah seperti hak nasab, pembahagian harta dan keturunan yang timbul. Melakukan aktiviti riadah, bekerja atau bermusafir bukanlah alasan untuk meninggalkan solat fardu. Walaupun ketika keadaan berpeluh atau lengkap berpakaian kerja maupun sukan, solat dibolehkan kerana diambil kira dalam keadaan darurat. Bumi ini adalah bersih. Kita boleh solat di mana-mana sahaja. Kadang-kadang kita terikut dengan budaya mesti solat di masjid ataupun surau sahaja ataupun di rumah kita. Sebenarnya Islam itu mudah dan kita boleh solat, especially di atas pasir ke di mana-mana. Asalkan tempat tersebut tadi tidak nampak najis secara zahir. Peluh bukan kotor. Berpeluh bukan najis. Ada seluk kena sini, tak apa, boleh sembahyang. Ambil wuduk, pergi sembahyang. Beliau menerangkan perkara tersebut kepada peserta pemukiman Smart Ukhwah yang terdiri daripada kaki tangan bahagian penyiaran JAKIM selepas melakukan aktiviti air di Pulau Perhentian Terengganu. Katanya lagi, mengambil wuduk dengan menggunakan air laut adalah dibolehkan kerana air laut merupakan air yang suci serta dapat menghilangkan hadas kecil bagi menyempurnakan solat. Menunaikan solat di tepi pantai ataupun di mana-mana sahaja adalah sah sekiranya memenuhi syarat serta rukun solat yang ditetapkan dengan menunaikan kewajipan seperti menghadap ke arah kiblat. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Fahana langsung dari JAKIM. Kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyasarkan pembinaan lebih 3,410 unit rumah mesra rakyat RMR di seluruh negara tahun ini di bawah seliaan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata kerajaan memperuntukkan lebih 68 juta ringgit untuk menampung kos pembinaan RMR dan memastikan tempoh pembinaannya disingkatkan. Projek rumah RMR ni antara projek yang kita agak efisien, yang mana rumah tersebut apabila mendapat persetujuan kelulusan dan sebagainya memakan masa tidak lebih daripada 3 bulan. Itu pengamatannya. Malah kalau dari segi binaan itu dalam tempoh sebulan, dari segi struktur itu kita boleh siap. Untuk kaedah pembinaan rumah mesra rakyat ini, kerajaan menyediakan subsidi sebanyak RM20,000 untuk setiap rumah, manakala harga rumah itu bernilai
pada tahap RM75,000 untuk ketika ini. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan sesi penyerahan kunci rumah bagi program RMR di Sekincan. Secara keseluruhan, sebanyak 58,425 unit RMR telah siap dibina sejak 2022 di seluruh negara. Beberapa pendekatan dibangunkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menerusi program jualan agromadani. Ia dalam usaha mengurangkan kos sara hidup melalui penambahbaikan rantaian bekalan agromakanan. Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Saksikan. Penyertaan KPKM pada inisiatif ini melalui 3 agensi iaitu FAMA, LPP dan LKIM. Aktiviti jualan pelbagai barangan keperluan dapur telah dilaksana. Ia turut mengurangkan lapisan perantara pasaran dari sumber pengeluaran kepada pengguna. Jualan agromadani ini telah berjaya dilaksanakan sebanyak 620 sesi. Okey kan? 20 sesi di mana 9,000 usahawan telah terlibat dalam program ini. Mereka menjual produk mereka masing-masing. Sehingga 2 Julai sebanyak 15 juta jualan telah dihasilkan. Penjimatan yang dapat dirasai oleh rakyat adalah sebanyak 5 juta. Faedah turut dirasai peserta program ladang kontrak, usahawan bimbingan kerajaan, pengilang dan pemproses produk agromakanan, outlet peruncitan agensi KPKM, kawasan perumahan, projek perumahan rakyat PPR, kawasan bandar dan pinggir bandar menjadi antara lokasi penganjuran tumpuan. Accessibility dan availability, dua tunjang yang diketengahkan KPKM dalam memastikan pengguna khususnya golongan B40 dalam membeli barangan keperluan harian mereka dengan penjimatan yang diketengahkan sehingga 30%. Ia sebagai salah satu langkah penjimatan yang diusahakan kerajaan dalam membantu golongan ini untuk membeli barangan keperluan harian. Muhammad Najib Masyur, RTM. Baik, satu sindiket pengedaran dadah dibongkar Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Kuala Lumpur dengan rampasan dadah bernilai 14.4 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Maddin berkata, sindiket menyembunyikan dadah dalam bungkusan sabun pencuci pakaian bagi mengaburi mata pihak berkuasa. 3 lelaki warga tempatan dalam lingkungan 32 hingga 61 tahun ditahan dalam 4 serbuan di 2 lokasi berasingan iaitu di Ceras dan Klang Khamis lalu. Pecahan dadah adalah yang pertamanya methamphetamine 56 kg, ketamin 20 kg dan ecstasy 154.3 kg. Jumlah keseluruhan dadah yang kita rampas ini kalau digunakan oleh pihak penagih adalah untuk seramai 861,335 orang penagih dadah. Hasil saringan mendapati ketiga-tiga suspek negatif dadah dengan seorang daripadanya mempunyai rekod lampau kes jenayah dan dadah. Turut disita 4 buah kenderaan, barang kemas dan wang tunai bernilai RM389,166. Nilai keseluruhan rampasan dadah dan sitaan harta berjumlah 14.77 juta ringgit. Suspek direman selama 7 hari bermula 14 Julai lalu sehingga 20 Julai depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lebih 210,000 penerima sumbangan tunai rahmah STR dalam kategori miskin tegar berdasarkan data iKasih menerima sumbangan asas rahmah SARA bermula hari ini. Di Negeri Sembilan, penerima SARA menzahirkan rasa syukur apabila menerima bantuan itu sekaligus mampu mengurangkan beban perbelanjaan membeli barangan keperluan makanan asas. Benda tu dia bagi berbentuk barangan kan. Jadi senang yang lain tu kita boleh untuk ke bil elektrik ke kan, bil api air ke ataupun keperluan-keperluan lain lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sangat membantulah
Sebab kita ni bukanlah ada pendapatan yang tetap, kita pun susah. Jadinya bila kerajaan bantu macam tu, mana sebersikit kira kata orang dapat meringankan lah, meringankan apa kita punya apa yang kekurangan kan, patut diteruskan lah. Sebab sebab kita dalam keadaan macam ni dengan semua benda mahal kan, bila kerajaan buat macam tu dapat meringankan beban rakyat juga. Dengan bantuan ni, I think maybe akan membantu kita untuk keperluan asas. So dengan savings lagi yang 100 tu, kita mungkin boleh savings dalam kos elektrik ke apa macam tu. So I hope kalau in future dia akan teruskan bantuan ni, akan banyak membantulah semua orang. Ia sangat membantulah bantuan SARA. Sebelum ni saya pun pernah dapat STR. Sekarang ni ada kerajaan umum lagi bantuan SARA berbentuk barangan wang barangan RM100 lah, boleh tebus 5 kedai yang tertentu. Barangan dapur boleh bantulah bulanan saya. Kabinet masih belum membuat keputusan untuk menaik taraf bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sebagai sebuah jabatan. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata perkara itu bagaimanapun perlu dipercepatkan memandangkan ia telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menyokong penuh usaha itu. Tambahnya, perkara itu juga telah dikemuka sejak tahun lalu selain sesi libat urus bersama kementerian berkaitan, termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam JPA juga sudah dilakukan. Ini adalah suatu usaha yang saya rasa perlu untuk kami lanjutkan, memandangkan peranan dan tanggungjawab KPDN berkuasa ini semakin penting dan mencabar. Era yang ada pada hari ini bukan mudah, terutama selepas dunia dan negara terpaksa menghadapi pandemik COVID-19, dan dalam tempoh ini semua sedia maklum bahawa keterjaminan makanan itu bukan sekadar mesti ada, tetapi kawal selia penguatkuasaan terutama kepada barang-barang bersubsidi itu menjadi semakin penting dan sangat mencabar. Semoga kita semua menghayati. Justeru beliau berharap pembaharuan itu dapat diberikan perhatian dan diluluskan segera oleh Kabinet bagi membolehkan keterjaminan makanan negara terus dapat ditambah baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perbaisan Kawalan Kehormatan sempena ulang tahun Hari Penguatkuasa KPDN ke-51 dan tamat latihan kursus asas Sains Penguatkuasaan tahun 2023 di Alur Gajah. Hadir sama Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh. Baik, indeks jenayah Melaka menurun kepada 749 kes bermula 1 Januari hingga 15 Julai lalu berbanding 810 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata, daripada jumlah itu jenayah kekerasan merekodkan sebanyak 164 kes dalam tempoh sama tahun ini kekal seperti dalam tempoh sama tahun lalu. Beliau berkata jenayah harta benda pula merekodkan penurunan sebanyak 61 kes kepada 585 kes dalam tempoh sama tahun ini berbanding 646 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Namun berlaku peningkatan melibatkan jenayah bunuh iaitu sebanyak 6 kes kepada 10 kes pada tahun ini berbanding 4 kes pada tahun lalu. Ya, kita memang Polis Kontijen Melaka memang kita sentiasa meningkatkan rondaan ya. Rondaan sama ada melalui Jabatan Pencegahan Jenayah MPV kan, rondaan bermotosikal dan sebagainya. Memang kita tingkatkan dan kita akan membuat kajian kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan kepada jenayah ini berlaku, maka kita akan lebihkan lagi rondaan tersebut ya. Itu dalam perancangan kita, dalam syarat perancang kita akan membincangkan perkara-perkara ini ya.
Baik, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA sentiasa memfokuskan masalah kemiskinan yang masih membelenggu sebahagian besar masyarakat orang asli di negara ini. Ketua Pengarahnya Sapiah Muhammad Nur berkata pihaknya sedang merangka pelbagai insentif dan program bagi membantu orang asli keluar daripada garisan kemiskinan. Melalui berbagai program. Bukan sahaja program infra ya, di mana pembangunan jalan, rumah, kita juga melibatkan dari sektor ekonomi seperti bantuan pertanian, kita juga bagi bantuan dari segi keusahawanan dan juga latihan. Dan baru-baru ini kami memfokuskan berdasarkan dasar dan polisi baru Kementerian KKDW ya, memfokus kepada bidang TVET untuk upskillkan kebolehan, di mana melalui kemahiran nanti mereka juga boleh meningkatkan taraf atau pendapatan sedia ada. Walaupun saya tak kata secara keseluruhan, tapi dapat meningkat pendapatan sedia ada. Itu yang sedang dilaksanakan oleh pihak JAKOA di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa dan Wilayah. Setakat ini terdapat kira-kira 213,000 orang masyarakat orang asli dan 835 buah kampung di seluruh negara berdaftar dengan JAKOA. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM memberi amaran kepada semua parti politik supaya tidak menjadikan surau serta masjid sebagai tempat berpolitik sepanjang tempoh pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU DUN berlangsung. Yang di-Pertua MAIDAM, Datuk Syekh Harun Syekh Ismail berkata, larangan itu bukan hanya membabitkan aktiviti ceramah dan program politik, malah turut membabitkan pemasangan poster politik di pagar surau dan juga masjid. Ketika ini ada 510 masjid dan lebih 2,000 surau di seluruh negeri Terengganu. Menurutnya lagi, sekiranya didapati melanggar peraturan, boleh dikenakan denda sehingga RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun. Di samping itu, tuanku sebut secara detail. Dia kata, maknanya kepada yang kita beritahu dia, mengajar. Jangan selit politik semasa pengajaran ini. Dia boleh kabur lah ke ini kait itu saya mengajar ni. Dia selit atau sikit. Kita pun sebut itu. Dan Pesuruhjaya Hal Agama telah memberikan arahannya kepada Ketua Penguatkuasa untuk buat pemantauan dan lapor pada Pesuruhjaya Agama. Dia berkata demikian pada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan dan sumbangan daging lembu oleh McDonald's Malaysia kepada asnaf zakat di Kompleks Seri Iman, Kuala Terengganu. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Kibarkan jalur gemilang, selahkan semangat cintakan negara. Saya Azamri Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.